Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senja berlabuh malam ke pagi, indah memandang suasana pantai. Hujung minggu dah datang lagi. Selamat berehat sambil bersantai. Apa khabar kepada semua keluarga besar Tanya Ustaz? Dalam hujung minggu saya ucapkan kepada anda semua, mudah-mudahan saya doakan yang ada urusan pagi ini dipermudahkan, yang ada hajat moga-moga Allah tunaikan, yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada keluarga besar Tanya Ustaz, pada pagi ini kita nak menyambung membicarakan tentang surah Ad-Dukhan, bermula ayat yang ke-39 hingga ayat 45. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan untuk diajukan, boleh sahaja buat panggilan, okey? Boleh buat panggilan kepada kami dan juga boleh tanyakan di Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang anda ingin ajukan tentang topik kita pada pagi ini iaitu surah Ad-Dukhan bermula ayat 39 hingga ayat 45. Dan pada pagi ini macam biasalah, saya tidak keseorangan. Bersama dengan saya pada pagi ini guru kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Ustaz, hari ini ada ke mana-mana ke Ustaz? Hari ini ada kursus daripada semalam. Kursus Ustaz 3 hari kursus. Kursus pengurusan dia panggil. Ustaz daripada tempat kursus ni? Ya, daripada terus Sepang. Ke sini? Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Amin. Kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini semata-mata untuk memberi ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, kepada anda, sebelum kita nak meneruskan perbincangan topik kita pada pagi ini, sukalah untuk saya mengajak anda semua untuk kita melihat seketika bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita. Kalau kita perhatikan jumlah kes keseluruhan semalam dicatatkan seramai 330,042 orang. Kes baharu dicatatkan seramai 1,576 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,996 orang. Kematian baharu dicatatkan seramai 2 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita masih lagi belum menang. Jadi kepada anda yang tiada urusan apa-apa di luar sana, jangan keluar, duduk di rumah, kan? Bersantai bersama keluarga, insya-Allah. Baiklah, saya fikir terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Hakim, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan ibu ayah, para penonton sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan hari ini dengan sebaik-baik doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita kembali setelah kita ditidurkan atau kita dimatikan seketika. Dan pastinya kepada Dia jualah satu hari nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, surah Ad-Dukhan kita telah pun sampai ke ayat 39. Hari ini kita akan perhalusi ayat 39 hingga ayat 45. Dan kesinambungan apa yang kita bincangkan semalam akan dilanjutkan dalam perbincangan kita pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita nak mulakan hari ini dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan saya mohon agar ibu ayah di rumah, para penonton boleh capai mushaf, buka apps Al-Quran di handphone masing-masing. Hari ini kita nak baca sama-sama. Nak baca lagu apa ni, Hakim? Hakim nak lagu apa? Saya minat Bayati Ustaz. Bayati? Ataupun Nahwan Ustaz. Nahwan? Okay. Baik. Kita ikut moderator nak lagu Nahwan, kita buat lagu Nahwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن
الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ibu Ayah, jom kita sama-sama lihat terjemahannya pula sebelum kita masuk kepada pentafsirannya. Ayat ke-39 surah Dukhan. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan keduanya, iaitu langit dan bumi, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Ayat ke-40, Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. Ayat ke-41, Yawma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan, iaitu untuk menghapuskan azab itu. Ayat 42, Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Inna syajarata zaqum. Ayat 43, ingatlah sesungguhnya pokok zakum. Ta'amul athim. Ayat 44, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa, iaitu dalam neraka. Kalmuhli yaghli fil butun. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Sadaqallahul azim. Semalam kita telah melihat, Hakim, beberapa insiden ataupun suasana dalam surah Dukhan ini yang Allah gambarkan mengenai perihal golongan kafir Quraisy, golongan kufar yang saban hari menolak ajakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diorang punya tagline kafir Quraisy ni adalah jangan beriman pada hari kebangkitan. Maksudnya tak beriman pada hari kebangkitan. So apa saja kita ajak, dia kata nothing happen apa lepas mati. Kalau ada apa terjadi, siapa yang bagi tahu? Ada tak siapa-siapa dalam kubur tu keluar, dia bagi tahu lepas tu dia masuk balik? Tak ada kan? Ibu bapa kami pun lama dah mati, tak ada siapa pun keluar bagi tahu. Begitu juga mana ada orang-orang yang terlebih dahulu daripada kami yang meninggal bangun keluar dari kubur bagi tahu, tak ada kan? Semua tak ada. Jadi Allah bandingkan, kalau macam tu kamu rasa hebat ke kaum Tubba yang hebat? Sebelum kamu ada kaum yang bernama kaum Tubba, semalam kita dah perhaluskan siapa itu kaum Tubba. Jadi yang gagah perkasa kaum ni,
yang kamu pun tahu pernah wujud satu kaum yang begitu hebat. Mana mereka sekarang? Bila banding dengan kamu, kaum Tubba' tu lagi kuat. Diorang pun Tuhan hapuskan, ni pula engkau orang nothing. Betul. Jadi Allah mengingatkan mereka balik supaya mereka insaf. Kemudian Allah bangkitkan cerita siapa jadikan langit dan bumi. Allah tak jadikan semua itu main-main, tidak dijadikan sia-sia, semua untuk berkhidmat kepada kamu dan kamu kecapi segala nikmat tersebut. Dalam ayat 40-39 Allah ingatkan balik, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah beritahu kami tidak menjadikan keduanya iaitu langit dan bumi melainkan dengan penuh kebenaran. Kemudian Allah cerita hari kiamat, kemudian Allah cerita apa akan berlaku kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Kau macam-macam kau tak percaya dengan hari akhirat kan? Apa yang berlaku dekat akhirat semua ni kau tak percaya kan? Nah, satu-satu Tuhan bagi tahu. Hari itu kami impun, hari itu kami akan buat bagi kamu makanan-makanan neraka, kami akan tuangkan timah yang mendidih dan segala macam azab satu persatu Tuhan cerita dalam surah ini. Untuk manusia insaf, dia akan sampai satu masa kita tak boleh nak lari. Ainal mafar. Pada hari tersebut mana mau lari? Tak boleh lari mana. Kanan tak boleh kita. Hari itu hanya semua kita kena bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mukadimahnya. Dan Hakim kembali pada Hakim. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz dah pendengarkan bacaan bermula ayat 39 hingga 45 dengan Taranum Nahawanya. Saya sangat minat Taranum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, dan Ustaz pun telah menceritakan sedikit apakah itu surah Ad-Dukhan bermula ayat 39 hingga 45 tadi. Jadi kita nak buka kepada soalan daripada anda dan kita nak mulakan dahulu soalan daripada sahabat kita Nur Dahliah Biru yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Ayat 39. Apakah yang Allah maksudkan dengan kami ciptakan kedua-duanya dengan hak penuh hikmah dan kebijaksanaan? Apakah kedua-dua ciptaan Allah itu merujuk kepada ciptaan langit dan juga bumi? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, adakah ciptaan langit dan bumi merupakan sunnah Allah pada makhluknya dan juga pengaturannya? Apakah orang-orang musyrik tidak mengetahuinya kerana mereka tidak memikirkan dan berharap untuk mendapat pahala serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Malah mereka juga tidak takut dengan azab serta hukuman yang Allah berikan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahliah Biru atas dua soalan tadi. Yang pertama Ustaz, adakah soalan ayat yang ke-39 merujuk kepada langit dan bumi Ustaz? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Datuk Hakim. Terima kasih kepada saudari Nur Dahliah Biru yang bagi dua soalan, tapi dalam soalan kedua tu ada beberapa soalan. Betul tak? Okey, terima kasih. Tak apa. Kita cuba perjelaskan. Pertama sekali, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dengan kami menciptakan kedua-duanya? Kedua-duanya. Adakah ini bermaksud yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan langit dan bumi? Ya. Sebab ayat sebelum itu adalah ayat yang menceritakan mengenai langit dan bumi, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia bahawa Dialah yang menjadikan langit dan bumi supaya manusia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan yang demikian itu dengan sia-sia. Kan Allah Taala berfirman ayat sebelum itu apa? Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak jadikan kedua-dua langit dan bumi itu sebagai main-main. Allah Taala sebut dah, wa ma khalaqna as-samawat wal ard. As-samawat wal ard. Jadi langit dan bumi. Sebab itu dalam ayat ni Allah Taala sebut kami tidak jadikan yang demikian itu dengan main-main. Baik. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedua-duanya? Maksudnya langit dan bumi. Semalam saya dah beritahu bahawa yang dimaksudkan langit dan bumi ini adalah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Semua ini ciptaan Allah. Semua ini ciptaan Allah. Kalau Hakim lihat apa yang ada di langit lebih hebat daripada apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Dan Allah Taala beritahu kami tidak menjadikannya dengan sia-sia. Allah Taala beritahu wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kita kena fokus pada kalimah al-haq. Kan? Illa bil haqq. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan segala langit dan bumi ini melainkan dengan penuh kebenaran. Ulama bincang apa yang dimaksudkan dengan kebenaran? Ai bil hikmati kama dalla alaihi itqanu nizam al-mawjudat. Ini yang disebut oleh Ibnu Ashur. Al-haq dalam ayat itu membawa maksud
Allah jadikan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana segala sesuatu itu memperlihatkan akan keunikan dan juga ada sistem dia yang tersendiri. Betul tak, Kim? Tubuh badan manusia kan, dia ada sistem. Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sistem yang penuh cantik. Kadang-kadang kita tengok kita dengan kucing, apa beza dia? Betul tak? Tengok kucing, dia kena berjalan dengan 4 kaki. Yeah. Hakim jalan dengan 2 kaki je. Betul tak? Dan kalau ada anak Ustaz, 4 kaki tak? Jalan dengan anak sekali, sama-sama. Bagi anak duduk naik belakang. Allah beritahu, kami jadikan dengan penuh kebijaksanaan. Ada sistem, sungai ada sistem, laut ada sistem, langit ada sistem, bumi ada sistem. Semua sistem ni dipanggil sebagai ekosistem. Ekosistem yang sudah Tuhan jadikan dengan penuh kebijaksanaan. Sebab itu, Kim, kalau Allah Taala beritahu pada manusia ni, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat? Maksudnya tengok wajah kita dekat cermin, mesti kita rasa insaf. Betul tak? Mesti rasa insaf. Alhamdulillah, 2 lubang hidung ke bawah, bukan ke atas. Oh, tu Ustaz. Kalau hujan nyanyi Ustaz Kan? Kalau Hakim tengok kedudukan kening manusia kan, pangkal dia besar, hujungnya kecil. Sebab kalau kena air hujan, dia akan jadi macam alur, dia akan mengalir ke tepi, dia tak masuk mata. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita ada jari jemari. Yang ni dipanggil sebagai kita punya barcode kita ni. Ni kan, ni dia ada kod dalam ni. Kan dia kita ada 6 bilion manusia atas dunia ni, semua tak sama. Betul. Semua tak sama. Bukankah itu memperlihatkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala? Allah jadikan manusia duduk dalam perut ibu. Kan masa mula-mula baby ni pertama sekali yang dapat yang berlaku pada diri dia ialah didengar. Dengar dulu. Kemudian jantung jantung dengar. Kemudian menjadi bentuk badan, adanya kulit, adanya tulang. Semua ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan penuh hikmah. Segala sesuatu jadi dengan penuh hikmah. Jadi manusialah yang kadang-kadang mengusik kebijaksanaan atau sistem. Ustaz selalu sebut begini, Kim. Ustaz selalu sebut alam kita ni, bumi kita ni, dia ada ekosistem. Ekosistem. Saya ambil contoh. Di tepi laut, biasa kita akan lihat ada kayu bakau. Pokok bakau. Kenapa pokok bakau di tepi laut? Bukan dekat tengah-tengah bandar atau tengah-tengah pekan, dekat kampung kita, kat rumah kita, belakang rumah, tak ada. Tapi kayu bakau ni memang Tuhan jadikan dia selesa hidup di tepi laut. Tepi yang pantai. Untuk apa? Supaya air laut tu bila berlaku ombak besar, dia tak terjah ke bumi, dia tak terjah ke pantai. Dia akan kena di pokok, dia akan pecah. Ya, betul. Kan hikmah tu Tuhan jadikan. Betul. Cantik kan? Allah Subhanahu wa taala. Tadi manusia yang gagal untuk menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Manusia buat apa? Dia pergi tebang kayu tu semua. Betul. Kata sekabut dia katanya. Tak cantik pula. Udahnya air itu terjah ke bumi. Jadi berlakulah beberapa musibah. Jadi itu yang dinamakan dengan kebijaksanaan. Jadi Allah jadikan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan. Yang berikutnya, apakah ciptaan langit dan bumi merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dia ada sunnah. Sistem ni, matahari tak pernah lewat 1 saat pun. Betul. Tak pernah lewat 1 saat pun. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, setiap itu ada sunnahnya. Ada sunnah. Apakah yang orang musyrikin tidak mengetahui kerana mereka tidak memikirkan dan berharap untuk mendapat pahala serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang kafir ni dia tak beriman. Ya, betul. Dia tak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ternafilah harapan-harapan dia untuk mendapat pahala di akhirat. Betul. Jadi dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka juga tidak takut dengan azab serta hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Betul, mereka tidak takut sebab mereka tak percaya pun mereka akan bangkit. Jadi sedangkan dia depan mata boleh nampak. Dia kata tak ada, mana ada, tak beriman, mana ada lepas hidup. Apa yang ada lepas hidup, habis tak ada. Kan? Tanam kubur habis-habis lah. Sebab itu dia kata dunia ni dia nak enjoy. Enjoy habis-habis, nanti masuk kubur dia dah tak boleh nak enjoy dah. Jadi ini di antara perkara yang boleh kita kongsikan dalam ulasan ayat yang ke-40, pada ayat ke-39. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih atas ulasan ayat yang ke-39. Jadi Allah jadikan setiap perkara itu ada hikmahnya dan kita kena ambil iktibar daripada perkara tersebut. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik tafsir dan taranum, iaitu surah Ad-Dukhan bermula ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-45. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan yang ingin mengajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin anda ajukan tentang topik kita pada pagi ini, iaitu surah Ad-Dukhan ayat 39 hingga 45. Suka saya ingatkan kepada anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah kami dengan tekan butang like, tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk tekan butang share. Baiklah, kita terus meraihkan soalan yang kedua pada pagi ini. Soalan dari sahabat kita, Saudara Rasid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Petikan ayat yang ke-40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka. Soalannya, adakah ayat ini menjelaskan jawapan kepada kaum musyrikin yang meminta nenek moyang mereka dihidupkan semula sebagai bukti selepas kematian ada kehidupan yang kekal abadi? Dan adakah penegasan ayat ini memberitahu apabila kiamat berlaku, semua makhluk akan terputus dan terpisah? Antara kebenaran dan kebatilan akan terjawab di mana akan dibacakan catatan amalan buruk dan baik di hadapan Allah. Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cik Ci atas soalan berkaitan dengan ayat 40. Okey, terima kasih kepada penanya kita ni, Saudara Rasid Cik Ci, atas soalan yang bagi saya soalan ini dia ada kaitan dengan ayat sebelum-sebelum ini dalam surah yang sama. Sebelum ni semalam saya spesifik kita telah membincangkan ayat inna haula la yaqulun. Inna haula la yaqulun. Maksudnya golongan kufar akan berkata. Mereka kata apa? In hiya illa mautatun al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mereka sebut sesungguhnya kematian ini adalah kematian pertama saja. So tidak ada hidup lagi, tidak ada mati lagi. Habis dia kata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Maksudnya Allah beritahu bagaimana kaum musyrikin ini mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau benar kiamat itu ada, apa kata engkau bangkitkan atau minta Tuhan kau bangkitkan siapa yang ada dalam kubur. Jadi ayat ini adalah menjawab inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Kau banyak tanya kan? Tak percaya kan? Jom, hari ini ada satu perjanjian atau satu temu janji yang telah pasti akan berlaku, iaitu hari untuk mendapat balasan masing-masing. Tapi dia start macam ni. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari pemisahan ini. Sebab itu di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Fasl. Yaumul Fasl adalah salah satu nama bagi hari kiamat. Sesungguhnya pada hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu dinamakan sebagai hari Al-Fasl? Al-Fasl kerana dalam bahasa Arab perkataan fasl ini adalah pemisah. Adalah pemisah. Allah pisahkan manusia daripada dunia dalam situasi akhirat. Maksud akhirat itu telah memisahkan manusia daripada dunia. Satu. Yang keduanya Al-Fasl, Al-Fasl juga membawa maksud huwa yaumul hukm, iaitu hari penghakiman. Hakim. Bukan saya. Hari penghakiman. Hari penghakiman li'annahu yafsilu fihi al-haqqu minal batil wa huwa min asma'il yaumil qiyamah. Ini disebut oleh Ibnu Ashur. Maksudnya kerana pada hari tersebut akan dipisahkan di antara yang hak dan yang batil. Orang yang beriman ada pada satu kumpulan, orang yang tidak beriman pada kumpulan yang lain. Sebab itu miqat, perkataan miqat ulama sebut ismun zamanut tauqid ay at-ta'jil, qauluhu ta'ala inna yaumal fasli kana miqata. Ada juga disebut dalam ayat yang lain bahawa sesungguhnya hari al-fasl, hari kiamat itu adalah hari yang telah dijanjikan masanya. Ulama sebut ismu zaman tauqid. Tauqid maksudnya ketetapan masa. Sebab itu miqat dengan waqt adalah dekat sama perkataan atau dia punca sama. Waktu.
Sekarang waktu pukul berapa? Waktu. Kita katakan kita eja dengan W-A-K-T-U, waktu. Tapi asal perkataan dalam bahasa Arab, al-waqtu. Qaf, waw, qaf, ta, waktu. Tapi kita tengok dalam Jawi, tulis balik waktu. Waktu solat. Cuma ada waw kan? Waktu. Ada waw. Yang nak beritahu waktu. Apa dia waktu? Miqat, tauqit, ketetapan, semua adalah berkaitan dengan masa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi ini masa yang telah dijanjikan. Masa ini pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. So Allah tahu bila akan diaturkan perjanjian tersebut atau pertemuan tersebut. Jadinya manusia ni selalu sangat mengingkari akan berlakunya hari kiamat. Kan? Dia tak percaya akan adanya hari kiamat sebab dia nampak jauh. Betul. Tapi sekarang orang dah mula bercakap dah, nak kiamat dah ni ustaz, nak kiamat. Nampak pelik sikit ustaz. Akhir zaman ustaz, nak kiamat dah. Sekarang ni tengah musim corona, ini di antara tanda-tanda kiamat ustaz. Dah semua tanda-tanda kiamat dah. Jadi tanda-tanda kiamat ni dah ada dah beberapa. Tapi tanda-tanda kiamat kecil lah, di antaranya bilangan perempuan lebih ramai lelaki. Kan, musim cuaca pun tak menentu, akan berlakulah gempa di situ dan di sini. Ini macam tanda-tanda yang tanda-tanda yang kecil. Anak-anak mula mengingkari ibu dan ayah menjadi orang suruhan anak-anak. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi ini adalah hari kiamat yang hakiki, pasti akan berlaku. Manusia kena bertanggungjawab. Ini yang disebut, maksudnya kaum musyrikin akan meminta supaya nenek moyang mereka dihidupkan balik. Tak payah kau minta nak hidup balik. Pergi kat kiamat, cari nenek moyang kat mana. Baru tahu di mana tempat mereka. Masing-masing akan tahu di mana lokasi yang telah diputuskan oleh Allah. Betul. Dalam surah Zumar, Hakim, kita tengok dalam surah Zumar, ada dua kumpulan manusia Allah Subhanahu wa taala sebut. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Kumpulan pertama adalah kumpulan dibawa pada masyar tu, dibawa Zumara, dia kata secara Zumara. Bila sampai ditanyakan kepada mereka bila sampai dekat tepi-tepi neraka ni, bukankah aku telah utus Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, memberitahu kamu, memperingatkan kamu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, liqa', pertemuan. Qalu bala, mereka mengaku bahawa qalu bala, betul, ada yang datang memberi peringatan, tapi ketetapan Allah mengatasi keadaan kami. Ada kumpulan kedua pula. Sebab itu di ujung sebelum orang muttaqin, Allah Taala sebut dalam ayat itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kemudian Allah Subhanahu wa taala qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuk kamu dalam pintu-pintu api neraka. Kemudian cerita pula mengenai wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Bagaimana pula Allah bawa satu kumpulan yang beriman ini, bawa sampai ke dalam syurga, iaitu mereka adalah golongan yang bertakwa. Sampai di syurga, bila Allah sebut manusia sampai dekat neraka, pintu neraka tidak dibuka. Bila sampai pintu neraka tidak dibuka, kerana malaikat akan tanya, malaikat akan masuk, heret dia orang masuk. Manakala ahli syurga, bila sampai dekat syurga, pintu syurga sudah terbuka. Subhanallah. Cuba Hakim bayangkan, pergi rumah orang, kita sampai-sampai kena tunggu kat pintu, orang tak buka pintu lagi. Pergi rumah kawan kita, pergi rumah orang lain, sahabat kita pergi, sebelum kita sampai dah buka pintu dah. Macam open house Ustaz. Dia open, maksudnya dia macam welcoming you. Dia kata selamat datang. Betul tak? Ini keadaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bila manusia berada di padang mahsyar yang dibawa untuk mendapat nikmat. Masa tu pun kita nampak dah, cara bawa tu pun nampak dengan penuh kehinaan. Adapun yang beriman diberi penghormatan, dialu-alukan kedatangan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera ke atas kamu. Berbaris malaikat bersaf-saf, selamat datang katakan. Masuklah syurga ini kan. Syurga pula mengalu-alukan kedatangan. Masya-Allah, syurga tu Kim kan, siapa yang tak nak. Tapi golongan kufar ni mereka tak beriman lah.
mereka tak beriman pada adanya hari kiamat dan juga hari pembalasan. Saya fikir kan, ini bukan berlaku pada orang kufar saja, orang kafir. Maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah. Zaman ini pun ada di sana bibit-bibit, ada di sana kelompok-kelompok manusia yang namanya orang Islam, tetapi mereka juga tidak beriman pada hari akhirat, hari pembalasan. Ini yang mereka perlu tahu bahawa dunia ini tidak habis begini saja. Maksudnya tidak habis dengan mati. Kita ada pembalasan. Sebab itu semalam saya sebut bahawa kematian dan kebangkitan adalah suatu perkara yang mesti kena berlaku. Dari sudut logik akal pun kita boleh setuju bahawa akan adanya pembalasan. Sebab banyaknya manusia hidup di dunia ini buat macam-macam pancaroba, mereka belum dibalas pun. Betul. Berapa ramai yang buat jahat tapi dia masih lagi masih lagi sini pun tak puas hati Ustaz Kita sini pun tak puas hati. Kita kata, apa ni, dia asyik terlepas, dia tak ada kena apa-apa pun. Jadi tunggulah. Itulah di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Betul, pada hari tersebutlah manusia akan dapat lihat siapa beruntung, siapa yang rugi. Pada hari tersebutlah semua kita nampak, rupanya kamu ni jahat rupanya. Kan? Nampak macam elok, rupanya kamu jahat. Pada hari tersebut akan didedahkan semua perbuatan manusia. Ya. Baik, jadi wajib kepada kita orang Islam untuk mempercayai dan beriman dengan hari kebangkitan selepas mati. Jangan kita jadi seperti golongan musyrikin yang menolak dan mempelekehkan hari kebangkitan tersebut. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada sahabat kita, Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam ayat 41 surah Ad-Dukhan yang bermaksud, iaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya dan mereka tidak mendapat pertolongannya, apakah orang-orang yang berdosa itu yang termasuk orang-orang yang lara, lalai, sombong dan sebagainya, walaupun masa di dunia dia banyak berbuat baik? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Kasih Nurul Shah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudari Kasih Nurul Shah atas soalan. Kalau Hakim lihat ayat 34, ibu ayah cuba kita tengok ujung ayat 34. Dia macam mana pun, kita kena tengok balik ayat 34, ayat 35, ayat 32. Dia mesti ada kaitan punya. Dia kesinambungan atau keterlibatan antara satu ayat dengan ayat lain. Dia seperti tikar mengkuang. Pada tikar mengkuang, Hakim. Tikar mengkuang. Dia punya anyaman itu, dia masuk tu cantik. Betul. Dia tidak ada yang mencacatkan pemandangan dan juga pemerhatian kita. Kita lihat, wow, telitinya, cantik. Begitulah ayat-ayat Al-Quran, dia mesti ada kesinambungan. Dia punya cerita tu dia mesti ada sambung. Walaupun kita nampak surah ni surah Dukhan, tetapi dia mesti ada kaitan dengan surah Al-Fatihah, mesti ada kaitan dengan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Cuba kaitkan apa yang kita baca dalam 3-4 ayat ini dengan surah Al-Fatihah. Mesti ada. Mesti ada punya kan. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ayo. Bila lihat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Simple aja. Allah adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Semua ni kan? Ya, betul. Dia miliki semua pembalasan daripada ayat 39, ayat 40, kemudian ayat 41, Allah sebut satu-satu, dia mesti ada kesinambungan. Begitulah dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi bila kita lihat ayat 34, ibu ayah cuba lihat ayat 39. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Allah nak beritahu la ya'lamun dalam ayat itu. Cuba lihat hujung ayat itu. La ya'lamun. Puncanya mereka tidak mengetahui. Semua berlaku dalam kehidupan kita ni, keingkaran, maksiat, tinggal perintah Tuhan, bergaduh, berentakkan, semua itu la ya'lamun. Mereka tidak tahu kebaikan dalam kehidupan, kebaikan di akhirat, keburukan dalam sesuatu perbuatan mereka buat. Jadi Hakim boleh simpulkan, punca manusia engkar pada Allah, tak ada ilmu. Betul. Contoh, bila ada orang terlibat dengan ajaran sesat. Kan? Dia kata ada yang pula mengaku Rasul Melayu, ada yang kata dia ni dah Tuhan, adalah pula kata Ibu Yati lah, apa benda bagai kan. Pening kita. Macam-macam ajaran sesat. Setiap hari, setiap bulan kita dengar ada je ajaran sesat.
Dan ramai pula pengikut Ustaz. Ramai pula pengikut. Jadi yang mengikut tu takkan ikut tak ada ilmu. Betul. Takkan seteruk itu kita ni tak boleh nak fikir secara logik akal. Mana mungkin dia jadi Tuhan? Betul. Betul tak? Mana mungkin manusia itu boleh diangkat dirinya jadi Tuhan? Jadi kejahilan. Kejahilan. Kadang-kadang ada orang bila kita panggil, bila kita kaunseling, kenapa saudara ikut ajaran ini? Hakim rasa dia jawab apa? Dia jawab, sebab saya kaji Ustaz. Saya kaji, saya cari kan. Saya kaji dan saya tengok agak benar. Saya dapat dia benar. Habis yang selama ni kau pegang dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kau kaji tak? Yang paling best tak, saya rasa tenang dengan agama. Dia tak kaji yang original agama yang lama dah dia berpegang dengannya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba dia pergi pula benda lain, dia kaji pula. Dia kaji, dia kata jatuh hati pula, setenang dan sebagainya. Itulah macam merepek. Jadi dia dah mula tak berapa nak betul dah. Jadi sebab kejahilan. Semua itu punca ilmu. Yeah. Yang kita kata musuh, musuh kita ni sebenarnya bukannya Yahudi tu. Sebenarnya bukannya orang-orang di negara Eropah yang sering kali kita kata dioranglah punca, diorang punca. Sebenarnya punca kita jadi mangsa sebab kita jahil. Cuba kita angkat diri kita ni. Yeah. Jadi orang berilmu, orang berpengetahuan, bina tamadun. Hakim rasa senang-senang kau boleh jual kita. Tak boleh. Jadi saya sebenarnya belum jawab lagi Ustaz, soalan. banyak lagi kita nak dengar yang daripada Ustaz. Jadi kita sambung nanti. Betul Ustaz. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz, tapi kita nak berehat dahulu boleh Ustaz Boleh. Pada keluarga besar tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kita kembali bergabung selepas ini. Kepada anda yang masih lagi sudi setia bersama dengan kami pada pagi ini, jadi kita nak sambung. Tadi kita ada berhenti seketika untuk memberi ruang kepada rehat. InsyaAllah Ustaz, kita sambung pada ayat yang ke-41 tadi. Terima kasih Hakim. Terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Mungkin kasih Nurul Shah ni dia kata, kenapa Ustaz tak jawab lagi soalan dia kan? Bukan tak jawab, kita tangguhkan kejap. Sebab saya nak bagi mood dia, kita nak bagi tahu mood tafsir ni, begitulah dia punya environment. Betul. Maksudnya dia punya kita kena biasakan dengan nature tafsir. Yeah. Bila Ustaz sebut ayat ni, Ustaz akan patah balik ke ayat tu, Ustaz akan sentuh ayat tu. Sebab pertama sekali bila kita tafsir Al-Quran, kita lihat dulu ada tak satu ayat ni ditafsirkan oleh ayat lain. Ada tak ayat lain tafsirkan ayat ni? So itu prinsip dia. Kemudian kalau tak ada ayat lain mentafsirkan, baru kita rujuk pada hadis. Yeah. Kemudian kalau selepas hadis, ada tak pandangan-pandangan ulama? Ada tak pandangan-pandangan daripada ahli bahasa? So untuk kita melihat kefahaman yang tuntas. Tafsir ni seronok mengaji ke? Memang seronok. Ya, sebab itu fadilat belajar tafsir ni, dia adalah fadilat paling teratas sekali. Dalam kategori susunan ilmu tu, ilmu kalau belajar, mana yang paling utama sekali? Tafsir. Al-Quran. Sebab dia related dengan kalamullah. Jadi soalan yang saudari Kasih Nurul Shah tanya tadi, yauma la yughni maulan an maulan syai'a walahum yunsarun, iaitu yang bermaksud seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya dan mereka tidak akan mendapat pertolongannya. Maksudnya begini, saya nak mudahkan bahasa. Mudahkan bahasa. Yaumala, pada hari. Hari mana? Hari tadi. Yaumul Fasl. Kan? Hari di mana Allah telah menetapkan satu janji untuk manusia dihitung. Pada hari tersebut, yauma la yughni maulan an maulin. Maulan an maulan. Maksudnya seorang sahabat tidak dapat memberi bantuan kepada sahabat lain. Seorang sahabat dia tidak boleh memberi bantuan kepada teman dia yang lain. Seorang teman, seorang sahabat.
Tak boleh beri teman, tak boleh beri manfaat. Kenapa Ustaz? Sebab pada hari tersebut masing-masing kena bertanggungjawab lah. Masing-masing kena bertanggungjawab. La maulan an maulan syai'a. Perkataan syai'a tu cuba Hakim fokus tengok. Syai'a. Banyak kali kita jumpa perkataan syai'an. Ini bermaksud tak ada siapa pun di kalangan sahabat-sahabat kita boleh bantu kita sedikit. Sedikit pun. Boleh tak tunjuk sedikit yang bersamaan? Sedikit sebesar zarah pun tak boleh tolong. Walaupun kamcing, Ustaz. Kamcing. Tapi ada ayat lain cerita mengenai sadiqin hamim dan sebagainya. Tapi kita nak fokus pada ayat ni dulu. Maulan an maulan syai'a walahum yunsarun. Mereka juga tidak dapat membantu. Mereka tidak dapat membantu dan orang yang dibantu juga tidak boleh membantu saya. Begini, Kim. Cuba ibu ayah follow dengan saya sekejap. Di akhirat manusia akan mencari segala peluang untuk mereka melepaskan diri daripada siksaan. Maksudnya cari apa? Cari syafaat lah. Betul. Saya kena saman 300 ni. Dekat dunia, Ustaz. Saman, kata dekat saman. Saman apa ni, traffic light ke apa. Apa pun saman lah saman. Betul. RM300 saman. Ada kawan kan dekat Bukit Aman. Telefon tengok. Inspektor Hakim, Ustaz. Inspektor Hakim. Telefon Inspektor Hakim. Assalamualaikum. Brother, 300 lah saman. Boleh tolong aja tak? Minta syafaat. Minta syafaat. Itu namanya minta syafaat, minta tolong. Dunia bolehlah tolong, dekat akhirat tak boleh tolong. Dalam surah Hadid, Hakim, ada satu ayat bila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan manusia jalan di mahsyar, masing-masing mula-mula ada lampu, Hakim, ada cahaya. Cahaya. Pernah tengok cerita Harry Potter? Dia ada hujung, dia punya tongkat tu ada cahaya. Kan? Dia jalan ada cahaya ikut. Ada orang sebahagiannya cahaya tiba-tiba padam. Kan? Katakan saya Hakim dengan beberapa orang dai, kita ambil dai mana kita nak sentuh? Ambil dai Aiman. Aiman juga. Jalan, tiga orang jalan, tiba-tiba lampu dai Aiman punya lampu terpadam. Tak ada cahaya. Kita berdua ada cahaya jalan lagi ni. Dia kata apa? Tunggu jap. Nak tumpang. Kita kata, apa? Nak tumpang? No. Kalau engkau nak cahaya ni, engkau kena patah balik dunia lah. Buat amalan balik supaya cahaya engkau sama-sama kekal macam cahaya kami. Sebab itu dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala gambarkan, unzuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Tunggu jap, kami nak ambil sikit cahaya atau kami nak tumpang semangkuk. Dah, patah balik. Saya nak bagi satu analogi lain. Hari ini kita lihat kawan-kawan kita di antara kerjaya-kerjaya yang manusia rasa seronok, gaji besar, kata jadi doktor pakar lah. Contoh, saya harap sahabat-sahabat saya doktor pakar. Dengar. Doktor pakar kan. Jadi senanglah, nampak pendapatan pun bagus. Kita pun kata, alah jadi da'i je kot. Kan? Tapi ya, manusia kan perasaan kadang timbul. Yeah. Kau tengok kawan-kawan doktor ni, tengok senang, gaji pun besar. Padahal kita tak tahu macam mana dia punya pening kepala buat kerja. Betul. Kita nampak dia senang aja kan. Kita macam mana nak jadi. Besok kita pergi kedai yang jual pakaian untuk doktor ni. Kita beli baju doktor putih tu, lepas tu kita beli yang peralatan doktor, kita masuk ke hospital. Cik ni siapa? Saya doktor pakar. Siapa nama? Dr. Hakim. Tadi Inspektor Hakim tiba-tiba jadi doktor pula. Banyak job buat, Zah. Buat Dr. Hakim pula. Dr. Hakim? Kenapa? Saya nak kerja sinilah sebab saya dapati jadi doktor pakar ni gaji besar. Kawan-kawan kata apa? Awak sekolah mana? Sekolah mana dulu? Maksudnya, dia akan cakap, nak jadi doktor pakar? Boleh. Tapi dengan satu syarat, apa dia? Patah balik pergi sekolah dulu. Betul. Pergi masuk sekolah balik, darjah 1 sampai darjah 6, you score 6A. Lepas tu dapat asrama penuh. Pilih sekolah asrama mana nak masuk. Dapat sekolah asrama penuh. Kena belajar sungguh-sungguh. Dapat result SPM. SPM pula biologi, subjek chemistry, semua kena score. AdMed, semua kena score. Skor kemudian baru apply pula. Apply masuk asasi sains. Masuk asasi sains. Kena skor pula for vet kalau nak buat medik. Masuk pula universiti. Mana-mana universiti lah buat medik. Sama ada dalam negara ataupun nak buat kat luar negara. Kalau nak buat luar negara, kena ada A-level. Pergi pula buat dekat overseas. Overseas pula buat pula 5 tahun. 5 tahun lepas tu 2 tahun, setahun pula kena buat clinical. Balik Malaysia, tunggu pula orang kita panggil interview untuk buat Ausman. Masuk pula buat Ausman 2 tahun.
Kena marah, kena itu buat Osman dulu. Lepas buat Osman, barulah kita lepas 5 tahun servis, kita nak buat pula kepakaran. Nak buat pakar apa? Katakan Hakim nak bidah ke pakar. Kalau Hakim diberi peluang lah jadi Hakim nak jadi pakar apa? Pakar kulit, Ustaz. Sekarang orang suka jaga kulit, Ustaz. Kan? Jadi Ustaz lah customer pertama Hakim. Betul, Ustaz. Jadi pakar kulit. Nak jadi pakar kulit. Kena ambil kos dulu 3-4 tahun. Lepas tu kena pergi ke US, kena pergi ke Ireland, kena pergi ke New Zealand. Ambil beberapa sertifikat untuk menjadikan kita ni pakar. Kena ada buat beberapa surgery. Kan? Baru kita jadi pakar. Masa tu bolehlah gelar pakar. Susah tak yang tu? Betul, Ustaz. Saya tanggal baju. Jadi maksudnya, tanggal baju nanti dulu. Jadi maksudnya, dia nak jadi seorang doktor pakar, inilah proses. Sama jugalah dekat akhirat. Kalau you rasa you nak kekal cahaya tu sampai bila-bila, you kena buatlah amalan daripada sekarang. Sama juga dekat dalam ayat ni. Siapa nak tolong? Who want to help you? So pada masa tu manusia akan cari talian-talian hayat. Akan cari talian hayat. Minta sahabat tu, minta kawan tu, minta kawan ni, adik-beradik semua kata no. Aku sendiri pun tak tahu nasib aku apa. Betul. Kan? Jadi begitulah keadaan. Jangan mengharap kod-kod ada di antara kita ni yang mengharap boleh bertemu, kan? Boleh minta tolong, boleh minta syafaat. Tak ada. Habis di situ. Melainkan kita ini diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara yang lain. Sebab itu wala yunsarun, Ibnu Ashur sebut, ay la yunsar ba'duhum ba'dan li syafa'atihim li ba'dihim 'inda Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak ada siapa pun boleh tolong siapa yang lain untuk memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan al-Maula, perkataan Maula. Kita pun biasanya Maula ya salli wa sallim daiman abadan. Maula itu kekasih lah. Siapa kekasih? Siapa kawan? Minta cari kawan, cari kekasih. Boleh tak? Tak boleh. Syai'an disebut dalam ayat ini sebagai syai'an ialah perkara yang paling kecil pun tak boleh nak tolong. Sebab masing-masing akan membawa amalan masing-masing untuk dapat balasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah orang-orang yang berdosa itu termasuk orang-orang yang lalai, sombong dan sebagainya? Ya, mereka adalah golongan yang lalai, golongan yang sombong. Kita beri peringatan tak nak dengar, rasa dia dah hebat, dia dah cukup segala-galanya. Sebab itu dia tidak mau buat perkara-perkara. Walaupun dia soalan hujung sekali, walaupun masa di dunia dia banyak berbuat baik. Seolah-olah kita nak kontra kan. Walaupun dia tu tak percaya pada hari akhirat, Ustaz, walaupun dia tak percaya pada hari pembalasan, tapi dia buat benda baik. Tapi dia baik, kan? Dia baik. Dia tolong jiran dia sedekah, Ustaz, kat sekolah. Tapi tak adalah dia seorang yang baik. Baik in term of akhirat. Tapi baik dunia ramai. Betul. In term of akhirat. Tapi baik dunia dia baik. Dia jadi macam mana tu, Hakim? Hakim pernah dengar perkataan Fata Morgana? Bukan nama lagu, tapi Fata Morgana. Hakim pernah dengar Fata Morgana? Apa dia Fata Morgana? Fata Morgana ialah kita diberi satu bayangan gambaran benda itu macam ada tapi pada hakikatnya tak ada. Contoh Tuhan sebut, yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'u wajadu indaha fawafaw hisaba. Jadi digambarkan macam ni, Kim. Kalau kita jalan di kawasan yang lapang atau di padang pasir, kita jalan, suasana cahaya tengah panas ni, jalan-jalan, di hujung tu macam ada apa? Macam ada air. Air kan, macam ada air. Kita kejar, air ke tu? Tak ada. Begitulah di akhirat. Allah Akbar. Orang yang buat baik, macam dia akan dapat. Tapi dia akan tertipu. Allah. Sebab itu benda yang paling basic sekali, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Buat selepas itu, barulah perkara baik yang kita buat itu akan ikut dengan kita sebagai pemberi syafaat. Tapi ayat selepas ni menarik, Kim. Ayat selepas ni kita akan bincang. Ayat 42, Ustaz. Baik, Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita tentang ayat 42. Cumanya pada ayat 41 tadi tu, penting kepada diri kita untuk kita pulun betul-betul amalan di dunia ini untuk kegunaan kita di akhirat kelak. Soalan tentang ayat 42, ada satu soalan diajukan oleh sahabat kita, Izzara. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 42, bagaimana ciri-ciri orang yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita sebagai hamba-Nya ketika di atas dunia ini untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di hari perhitungan merupakan hari yang paling menggetarkan, namun manusia yang paling sibuk ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan umat-umat baginda. Bagaimana cara untuk menjadikan umat baginda tatkala di sana kelak
akan memperolehi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izara atas soalan yang menarik. Terima kasih kepada Da'i Hakim dan juga kepada Izara, soalan yang sangat menarik dan juga bertepatan dengan ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man rahimallah." Tadi ayat sebelum ni apa? Ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala sebut la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Allah beritahu no. Pada ayat tersebut no syafaat, no recommendation from your brother, from your sister, from your best friend, no. Nothing. Tak ada siapa yang boleh tolong antara satu sama lain. Itu umum je begitu. Itu statement umum. Tapi perinciannya illa man rahimallah. Perinciannya adalah melainkan mereka yang diberi rahmat oleh Allah. Rahimallah maksudnya orang yang dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Must have something. Mesti ada sesuatu berlaku dalam hidup dia, lalu Allah keluarkan dia daripada kelompok yang tak dapat syafaat, jadi dapat syafaat. Sebab itu ada kalimah illa. Cuba kita perhatikan illa. Illa di pangkal ayat. Yalah Ustaz, illa habis tu kenapa nak bincang pula illa lah. Tak. Illa ini dia sama ada dia menjadi istisna munqati' ataupun istisna muttasil. Ini sudut bahasa ibu ayah. Dan sudut bahasa illa dia ada dua keadaan. Pertama sekali istisna munqati', keduanya istisna muttasil. Muttasil maksud, kalau muttasil dia cerita sebelum tu dan cerita akan datang ni, dia punya statement tu dia ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Satu lagi munqati', terputus. Istisna munqati'. Yang ni istisna munqati'. Maksudnya grup yang Allah nak sebut ni tak ada kaitan dengan grup yang pertama tadi, yang tak dapat syafaat. Maksudnya grup ayat 41 tadi la yughni, kan? Wala yughni, apa yang Allah Taala sebut? Yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Jadi itu golongan yang tak dapat, langsung tak dapat, tapi Allah beri istisna. Perincian tadi tu adalah dipanggil istisna munqati', tak ada kaitan pun dengan orang sebelum itu. Ini grup yang baru. Illa man rahimallah, melainkan mereka yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya mesti ada something yang happen dalam hidup dia sehingga Tuhan keluarkan dia. Saya nak ambil satu cerita. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni dia seorang tabi'in. Dikatakan Malik bin Dinar ini kerja dia ialah menjadi polis pasar. Kira penguatkuasa di pasar lah. Dia kerja PBT. Malik bin Dinar ni. Dan dia ni kaki mabuk. Suka minum. Pada satu hari dia jumpa seorang lelaki yang beli buah-buahan nak balik ke rumah. Masa nak balik tu ada orang rampas. Ada orang cuba berlakukan ganas kepada lelaki yang beli buah nak bawa balik ke rumah untuk anak-anak dia. Jadi Malik bin Dinar yang polis kat situ, dia jadi polis, dia pergilah tolong lelaki tu. Tolong lelaki tu dan dia hantar lelaki tu sampai ke rumah. Masa lelaki yang membeli buah tu sampai di rumah, anak-anak kecil berkejaran ke pintu. Hakim anak berapa tahun? 10 bulan Ustaz. 10 bulan, belum lagi bekerja. Saya bekerja kan. Nanti kalau dia dah 7, 5, 6 tahun kan, tengok dia kerja hakim. Kan? Abah balik dia bekerja kan. Macam itulah. Bila lelaki ni balik ke rumah bawa buah-buahan, anak-anak bekerja. Abah balik kan. Jadi Malik bin Dinar yang ada di situ, timbul perasaan, aku pun nak kahwin lah. Ada anak macam best je. Dia pun kahwin. Dapat anak. Tapi masih lagi terus minum. Jadi polis pasar pun masih lagi minum. Bila anak dia bernama Fatimah, umur sampai 2 tahun, bila sampai umur 2 tahun, tiap kali bapak dia pegang cawan nak minum arak, anak dia akan tepis. Jatuh cawan. Tiap kali minum, begitulah anak tu akan tepis. Jadi Malik bin Dinar faham, anak dia tak suka kot. Dia pun berhenti minum. Saya nak sebut ni siapa yang rahimah tadi tu. Rahimahullah tadi. Siapa yang dirahmati Allah. Saya nak pergi ke situ. Jadi Malik bin Dinar ni kata mungkin anak aku tak suka kot. Dia pun stop minum. Dalam beberapa tempoh, Fatimah jatuh sakit. Bila sakit, Fatimah meninggal. Lepas meninggal, Malik bin Dinar menjadi lebih dahsyat minum dia. Lebih teruk dia minum daripada sebelumnya. Sebab dia kecewa, sedih. Anak dia yang kecil sudah meninggal kan. Jadi mabuk. Tiap-tiap hari mabuk dengan dahsyat. Pada satu hari dalam mabuk tu dia mimpi.
Dia mimpi dia sedang berada di padang Ustaz, pasar. kita nak dengar tentang mimpi tu Ustaz. Tapi macam biasalah kita nak tunda dulu sebab kita Mimpi. nak memberikan laluan kepada Rehat. InsyaAllah kita kembali dengar tentang mimpi Ustaz. Ingat tuan-tuan tentang mimpi. Mimpi InsyaAllah Malik kita bin berehat Dinar. seketika, bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah kami dengan tekan butang like, tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan dan jangan lupa sama-sama kita buat kebaikan atas menyebarkan ilmu pada pagi ini dengan tekan butang share. Baiklah, kita nak sambung dengar cerita tentang seorang tabi'in, Malik bin Dinar, berkenaan mimpi tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hakim. Malik bin Dinar, kita sebut tadi, Malik bin Dinar setelah anak dia meninggal dia jadi lebih dahsyat. Lagi bertambah kuat dia minum. Dia minum sampai satu hari tu memang dia terlalu mabuk, dia mimpi. Dalam mimpi tu Allah gambarkan, Kim, dia berada di padang mahsyar, di kawasan yang lapang. Nampak macam padang mahsyar lah, di kawasan yang lapang. Lepas tu dia sedang bila berada di padang mahsyar tu ada ular yang besar sedang kejar dia untuk telan dia. Dia lari. Di hadapan Nun jauh di situ nampak ada seorang lelaki tua. Nampak lelaki tua, kurus. Nampak seorang lelaki lah, kata seorang lelaki yang tua, kurus. Dia sampai dekat pakcik, dia kata, Pakcik, tolong saya, Pakcik. Ada ular kejar saya, Pakcik. Pakcik dia kata, minta maaf nak, aku tak boleh tolong kau. Lepas tu ular tu semakin mendekat. Dia lari lagi. Jumpa lagi pakcik tua lain pula. Minta tolong pakcik, ada ular nak kejar. Minta maaf nak, tak boleh tolong. Begitulah beberapa kali jumpa dengan orang tua ataupun lelaki yang serba daif, lemah badan dia. Sampai hujung tu dinding, Kim. Dinding. Tembok lah, tembok. Bila sampai di situ, ular sedang mengejar ni. Lalu bila sampai dekat dinding tu, dia sempat dengar ada bunyi budak-budak di sebalik tembok tu. Riang-ria kanak-kanak. Dia pun lompat panjat masuk ke sebelah sana. Dia dapati bila sampai situ, dia dah sampai di kalangan budak-budak ni. Ada budak kata, Fatimah, bapak engkau. Wah. Masih di sebelah tembok ni pun dia dengar dah. Dia nampak macam ada suara anak dia. Itu yang dia naik panjat pergi sebelah sana. Budak-budak kecil kata, Fatimah, bapak engkau datang. Fatimah dah arwah dah kan? Fatimah pun datang bekerja. Ayah, apa khabar? Dia dapat jumpa ayah dia balik kan? Dia seronok. Dalam mimpi dapat balik jumpa. Lepas tu ayah dia duduk. Malik bin Dinar duduk. Anak dia yang dah arwah ni, yang dilihat ni, di padang mahsyar ni, anak dia, yang nama Fatimah ni, duduk atas riba bapak dia. Baring atas riba bapak dia. Bapak dia pun usap. Sembang dapat jumpa anak. Kan? Dia usap. Dia kata, Fatimah, abang nak tanya. Apa benda yang abang lihat tadi? Ada ular kejar. Itulah dosa abah yang abah buat. Semakin hari semakin membesar. Semakin hari semakin membesar. Dia sedang menunggu untuk menelan abah. Habis lelaki tua yang abah jumpa tu siapa? Lelaki tua yang abah jumpa itulah amalan abah yang semakin hari semakin kecil. Semakin hari semakin kurus. Maksudnya di hadapan dosa yang abah buat dengan amalan yang abah buat, tak boleh amalan tu tak boleh dapat beri tak boleh beri syafaat. Sehinggalah ayah jumpa dengan saya. Sekarang ayah selamat, ular tu tak kejar ayah. Sebab ayah dapat syafaat dengan kematian saya. Subhanallah. Ayah dapat syafaat dengan kematian saya. Kalaulah saya tidak meninggal masa kecil ayah, yang ni pun ayah tak dapat. Subhanallah. So ini yang dinamakan illa marrahimallah. Ini yang disebut sebagai melainkan mereka yang telah dirahmati oleh Allah. So apa yang Allah rahmatkan lelaki tadi tu, Malik bin Dinar, adalah dengan beri syafaat kematian anak dia. Sebab itu Malik bin Dinar selepas mimpi itu dia terjaga, dia jadi sebaik-baik manusia, dia berhenti minum, dia jadi tabi'in, sehingga hadis-hadis, riwayat-riwayat diambil daripada Malik bin Dinar. Siapa sangka seorang lelaki yang peminum arak, seorang lelaki yang tak baik, sekarang sudah tersenat daripada kalangan tabi'in yang
begitu tinggi ilmu, darjat dan kedudukannya. Tapi cerita itu benar. Di akhirat apa yang diperlihatkan kepada Malik bin Dinar. Jadi sama juga kita ibu ayah. Maksudnya apa syafaat yang kita boleh cari? Syafaat yang paling besar syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Quran akan datang memberi syafaat ketika kita bersin dalam kubur. Begitu juga dengan hafaz Al-Quran, baca Al-Quran. Bila kita dibangkitkan di akhirat besok, kita akan diberi kedudukan mengikut banyak mana kita hafal Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada anak-anak, hantar pergi hafiz Al-Quran. Anak-anak ni yang hafaz Quran juga boleh beri syafaat kepada ibu ayah mereka. Begitu juga dengan yang paling terakhir, kalau semua tak dapat buat, cintalah Nabi SAW. Sayanglah Nabi SAW. Ikutlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, Kim. Jadi boleh jadi manusia inilah cara-cara dia ada illa marrahimullah. Jadi kita boleh jadi sekarang ni kita ada 1.7 billion orang beragama Islam. Yeah. Adakah 1.7 bilion ini semua ikut Nabi Muhammad SAW? Hakim kena tolak tu. Kena tolak yang dekat pusat-pusat serenti, yang dekat penjaga orang Islam, yang kat situ, yang kat sini, yang jadi pelbagai keadaan. Jadi pada 1.7 bilion tu berapa pula jumlah yang betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW? Hakim, persoalan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW, dia adalah perkara yang orang kita kena faham. Kita semua ada peruntukan jumpa Nabi SAW. Yang ni ibu ayah kena beriman, kena percaya. Kita semua ada peruntukan. Kalau tidak, adalah tidak adil bagi umat akhir zaman ini yang tidak diberi peluang untuk jumpa Nabi SAW. Beruntunglah umat zaman Nabi SAW. Mereka dapat jumpa Nabi, bersama siang, petang, pagi, malam, pergi berjihad. Jadi mereka ada peluang, mereka ada jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, doakan kami. Wahai Rasulullah, mohonlah ampunan ke atas kami. Semua itu mereka dapat. Yang kita ni, sedangkan Nabi sebut, kitalah umat yang terbaik. Kenapa kita terbaik? Sebab kita tak jumpa Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi SAW. Betul kan? Jadi kita ada satu peruntukan akan dibawa jumpa Nabi Muhammad SAW. So kita kena get ready. Jadi tak semualah pula illa man rahimahullah. Melainkan mereka yang telah dirahmati oleh Allah. Dalam senarai akan dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW, belum tentu nama kita ada. Betul. Kenapa jadi tak ada? Kau pengikut Muhammad ke? Tak ada pun. Nampak gaya macam kau lebih ikut pengikut lain. Kan? Banyak mana kau amalkan sunnah Nabi? Banyak mana kau rasa selawat pada Nabi? Berapa banyak kau selawat pada Nabi? Apa sunnah-sunnah Nabi yang kau amalkan dalam kehidupan? Betul tak? Kalau semua tu cek, rasa ramai yang tak tersenarai ni. Allah Akbar. Betul? Kalau kita satu-satu kan? Ya, sebab itu illa marrahimallah, melainkan mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ustaz kata tiada pertolongan dimaksudkan adalah kepada orang yang bukan Islam sahaja. Tak, ayat ni lebih bersifat umum. Untuk orang bukan Islam confirmlah tak ada. Untuk orang bukan Islam memang tak ada syafaat. Tapi untuk kita illa marrahimallah. Kalau untuk orang kafir, pastinya ayat ni tidak berbunyi begini kan? Betul. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Makna kata Ustaz, rugi besar bagi orang yang tidak mendapat syafaat. Sebab itu kalau boleh kita usahalah. Tadi Ustaz dah kongsikan beberapa amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapat syafaat, iaitu baca Quran, hantar anak pergi hafal Quran, dan banyak lagi benda yang boleh kita lakukan untuk kita memperolehi syafaat di akhirat kelak. Baiklah Ustaz, kita terus meraihkan soalan daripada sahabat kita yang seterusnya, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-43 surah ini bermaksud, sungguh pohon zakum itu, ayat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan rahmatnya, iaitu nikmat-nikmat seperti taman-taman, mata-mata air, juga kebun-kebun. Soalan saya, apakah kaitan penceritaan neraka dengan rahmahnya dalam ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Terima kasih kepada saudari Mazni Hasan. Jadi apakah kaitannya? Ialah untuk menyedarkan manusia
dalam membuat pilihan. Jadi manusia ini diberi pilihan sama ada kita nak pilih jalan yang membawa kepada kita kepada kebaikan atau jalan membawa kita kepada kerosakan atau kemusnahan. Fahadainahun najdain. Manusia always selalu manusia diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada nak buat atau tidak buat. Nak lakukan atau tidak lakukan. Betul tak? Kita diberi pilihan. Katakan Hakim, solat subuh pagi tadi. Kita diberi pilihan. Betul. Tak adalah kata bila tak solat tu tiba-tiba selimut semua tercabut, bantal semua tercampak. Tak ada, betul tak Hakim? Betul. Ada orang, masa kita diberi pilihan, nak solat ke tak nak solat? Kalau solat subuh pagi tadi, maka pelbagailah rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelubungi kehidupan kamu, akan dicucuri ke atas kamu pada hari ini. Sebab itu Pak Hamka sebut siapa-siapa yang solat subuh maka hari itu baiklah untuk dia. Siapa-siapa yang solat sunat 2 rakaat kemudian solat subuh maka besarlah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa-siapa yang solat sunat subuh 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kemudian dia solat subuh pula secara berjemaah di masjid atau di surau, maka keseluruhan kehidupan dia itu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia yang buat pilihan. Betul tak? Manusia yang mencari pilihan seperti mana yang ditanyakan oleh saudari Mazni tadi. So persoalan mengenai inna syajarata zakum, sesungguhnya pokok zakum. Pokok zakum ni dalam ayat ni tak sebut, tetapi dalam ayat-ayat lain pernah disebut dalam beberapa kali dalam Quran mengenai perkataan zakum. Zakum ini adalah pokok yang biasa orang Arab dia nampak jenis pokok ni ada dekat padang pasir, kawasan-kawasan lapang. Pokok dia penuh dengan duri. Zakum ni. Dia tak ada daun, dia banyak duri. Dia duri je daun dia. Daun dia adalah duri. Betul. Jadi bayangkan pokok itulah jadi makanan. Allah. Macam mana nak kunyah? Mana tu Ustaz? So itulah makanan dia. Kita hari ni kalau makan nasi kan terkena tulang ikan. Oh. Tulang ikan kecil besar mana, Kim? Kecil je kan? Terkena, rasa sakit tak? Sakit. Kadang-kadang kita makan gelojo tergigit lidah. Betul. Kan? Ini bukan sedangkan lidah tergigit, tapi memang tergigit lidah. Sakit tak? Sakit, berdarah. Betul kan? Ini pula nak kunyah pokok zakum. Yang penuh dengan duri. Dengan duri. Itulah yang akan disumbat masuk sebagai makanan. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana manusia diberi satu pembalasan. Betul apa yang Mazni sebut tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan rahmahnya, iaitu nikmat-nikmat seperti taman-taman, mata-mata air, juga kebun-kebun. Apakah kaitan penceritaan neraka dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Supaya manusia buat pilihan lah. Nak makan syajaratul zakum kan? Atau nak makan buah-buah dalam syurga. Betul. Buah syurga Ustaz. Betul kan? Mala ainun ra'at. Buah-buahan dalam syurga ini mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, digambarkan. Apa digambarkan? Buah-buahan dalam syurga ni, Kim, bila kita makan, rasa sedap tu sampai ke hujung jari. Macam mana tu Ustaz? Okey, sekarang kita punya kalau kita makan kan, katakan Hakim makan buah, kita makan buah durian katakan. Rasa sedap tu kat mana, Kim? Tekak. Habis tekak ada rasa tak? Tak ada. Tak ada. Lepas tu orang tahu kita makan durian sebab kita sedap. Bau durian keluar, gas keluar. Betul. Sampai tekak je kan. Tapi buah-buahan dekat syurga besok makan dia rasa sampai ke hujung-hujung jari. Dia punya rasa tu Masya Allah. Tak dapat nak bayang Ustaz. Tak boleh nak bayang. Jadi manusia dapat merasakan nikmat sedapnya buah tu sampai ke penghujung. Dan buah-buahan dalam syurga ni pula, kita lalu saja kan. Kita lalu daun pokok tu ditunduk, Kim. Ditunduk. Pokok tu tunduk. Buah-buahan tu tunduk. Hormat kepada kita. Ambil. Hakim boleh ambil. Tak susah. Tak payah pakai kait-kait. Tak payah cek galah. Betul. Jauhlah buah ni. Macam mana nak ambil kan? Cek galah bagai. Tak ada. Itu satu keadaan. Keadaan kedua, dia terlintas dalam hati. Ni dalam syurga, Kim, bukan dalam dunia. Kat syurga. Jangan pula Hakim ingat semua tu dapat kat dunia. Nak jumpa juga kan. Lalu kat dekat akhirat. Kayak kita dalam syurga kan. Dalam syurga, dalam hati terlintas. Lama tak makan anggur. Datang anggur. Lintas saja. Lintas saja sampai. Takkan nak tinggalkan yang itu nak makan pokok zakum. Allah Akbar. So choice is yours. You nak makan buah-buahan yang sedap, enak sampai ke hujung jari, kan? Atau nak makan yang ini? Terlintas pun datang. Terlintas pun datang. Oh, enaknya lain macam. Tapi ada orang syurga ni, dia ada juga dia punya dia punya karenah dia.
kullama ruziqu min samaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Bila dapat buah-buahan kan, hari ni dapat buah, besok dapat buah, ahli syurga kata, apa ni? Semalam pisang, hari ni pisang. Berapa hari dah makan pisang? Allah Ta'ala beritahu, wa utu bihi mutasyabiha. Dia bukan pisang yang sebarang pisang. Semalam punya rasa lain, hari ni rasa lain. Oh, lain. Iya. Nasi lemak Cik Kiah dengan nasi lemak Kak Nap tak sama. Betul. Tak sama kan? Lepas tu buah pisang, satu buah pisang. Ada buah pisang rastali, pisang emas, pisang embun. Macam-macam jenis pisang ada. Semua tu kita dah makan belum? Belum makan. Dekat syurga, Masya Allah, lagilah luas. Lagi luas. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah-buahan nak makan buah apa? Buah tin, buah zaitun, segala jenis buah-buahan ada. Tapi ada kawan saya Arab kan, dia datang duduk Malaysia, bagi dia makan durian. Dia kata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dia kata bila tengok buah durian ni kan duri dia ada macam-macam jenis. Ada yang kentot-kentot, ada yang duri panjang-panjang kan. Hari itu kebetulan beli duri panjang-panjang sikit. Betul tak? Dia kata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadha syajaratu zakum. Muhammad dia kata. Zakum. Kemudian bila makan pula ada bau gas kan, dia kata, Masya Allah, dia ta'amul athim. Allah Akbar. Ini makanan bagi orang berdosa. Saya kata menyesal pula bagi dia makan durian. Dia tak makan, dia rasa tak selesa kan. Lepas tu ada pula kawan seorang lagi pula tolong bagi tahu. Dia kata, Syekh tahu tak ada orang meninggal makan durian? Dia lagilah marah. Jadi haram dia hukum. Sebab kalau ada buah orang makan mati, haram. Dia cerita tak habis kawan ni. Orang yang makan durian tu dia makan Panadol 3-4 biji, dia makan durian pula. Atau dia makan durian, minum air kok ke, dia minum benda-benda air-air yang bergas. Dia tak jaga dia punya cara pemakanan itu punca bukan buah tu. Ya. Kalau nak kira mati, makan buah apa mati. Betul. Kan? Kalau salah makan, tercekik mati. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, begitulah suasananya. Nak beritahu buah-buahan yang ada dalam syurga. Jadi manusia diberi pilihan. Sama ada kita nak mencari buah-buahan atau nak cari pokok-pokok yang berduri-duri ni untuk jadi santapan. Jadi kita punya pilihan. Jadi pilihan itu akan termakbul di akhirat mengikut apa yang kita amalkan di dunia. Apa yang kita amalkan di dunia. Mudah-mudahan kita dapat semua makan buah-buahan dalam syurga. Dan dihindarkan kita dan nak cucu sahabat-sahabat kita daripada syajaratuz zakum. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas pencerahan ayat yang ke-43. Jadi pilihan di tangan kita. Kalau kita nak rasa macam yang Ustaz cerita tadi, terlintas datang, lepas tu makan hari ni pisang lain, esok pisang lain, sama-samalah kita tingkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz. Tanah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini. Tanah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Ad-Dukhan bermula ayat yang ke-39 hingga ayat 45 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi kepada anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah kami dengan tekan butang like, tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk tekan butang like. Baiklah, kita nak terus membicarakan ayat yang seterusnya, ayat 44. Ada satu soalan daripada sahabat kita di Facebook. Pak Suli Romli bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, dalam ayat ke-44, makanan orang yang banyak berdosa, kepada siapakah ayat ini ditujukan? Adakah kepada umat zaman Nabi Muhammad SAW sahaja atau ke semua umat sejak zaman Nabi Adam AS lagi? Dan adakah ianya termasuk mereka yang banyak berdosa seperti dosa syirik dan tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. # biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Pak Suli Romli. Terima kasih.
kepada soalan. Soalannya ialah makanan orang yang banyak dosa, kepada siapakah ayat yang ditujukan? Adakah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja atau keseluruhan umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertamanya, sekiranya ada perkongsian kekufuran. Perkongsian kekufuran maksudnya ada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa yang sama. Dosa apa? Mengingkari ajakan nabi-nabi terdahulu. Katakan ada di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa, malahan membantah ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di antara bantahan mereka ialah tidak beriman kepada hari pembalasan dan banyak kempen perkara-perkara jahat, dan juga mengajak pula orang lain supaya jangan dengar cakap Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia berkongsi. Faham. Walaupun umat disebut dalam surah Makkiyah kepada peringatan kepada kaum Quraisy Mekah, maka kalau berkongsi sifat, Hakim, dia berkongsi sifat seperti mana sifat yang ada pada kafir Quraisy dan juga sifat ada pada bani-bani lain, kaum-kaum lain, maka mereka berkongsi untuk dapat dosa yang dapat balasan yang sama. Jadi soalan Pak Suramli juga, adakah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Okey, ke semua umat sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Dan adakah ianya termasuk mereka yang banyak berdosa seperti syirik? Jadi Pak Su nak tanya bahawa adakah orang syirik juga akan dapat makanan daripada makanan yang terhina, makanan yang tak baik, iaitu Syajaratul Zakum. Dia bacanya ialah Inna syajarataz zakumi ta'amul athim. Sesungguhnya pokok zakum adalah makanan bagi orang yang berdosa. Sambungan dia kan? Ya. Sambungan dia. Jadi inna syajarataz zakum. Kita kata pokok zakum. Pokok zakum. Jadi sebut pokok zakum, kan? Bila sebut ta'amul athim, jadi makanan orang yang buat jahat. Makanan orang yang banyak buat salah, ta'amul athim. Hakim tengok, dalam Al-Quran banyak kali disebut ayat-ayat yang berkaitan dengan makan benda yang ya'kuluna innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira, kan? Orang yang makan harta anak yatim, harta zakat, makan secara batil, digelegakkan, dimasukkan api dalam mulut, kan? Bara-bara api masuk mulut kemudian keluar ikut belakang. Betul. Jadi ini balasan. Kemudian mereka yang dalam mulutnya dituang pula timah yang mendidih. Hakim. Timah yang mendidih. Dididihkan timah tu dituang dalam mulut. Apa rasanya agaknya, Hakim? Allah. Betul tak? Ini balasan. Kenapa mulut Kenapa mulut menjadi sasaran? Kenapa tak ada pula kata tangan ni selalu dipotong kan? Mata dicongkel, tak ada. Tapi mulut ni selalu sangat dapat balasan. Betul lah bak kata orang tua ni kan, lidah tak bertulang ni payah nak jaga. Allah. Kan Nabi pun sebut, sahabat-sahabat jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, pesanlah kepada kami atau nasihatlah kami nasihat yang terbaik. Begitulah. Rasulullah keluarkan lidah, Rasulullah pegang. Ni nak pegang tak boleh lidah ni sebab ada facial kan. Keluar lidah, Nabi pegang lidah tu. Nabi sebut pada sahabat-sahabat, imsiku hadha ataupun imsik hadha. Pegang ni dia. Pegang ni. Sebab lidah ni lagi tajam daripada mata pedang. Lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Lidah ni lebih tajam daripada pena. Jadi lidah. Sebab tulis ni Hakim boleh padam. Betul. Hakim tulis kan, kata tiba Hakim tak puas hati dengan Ustaz, Hakim tulis kan, Hakim kutuk, oh sudahlah apalah tu. Lepas tu Hakim rasa tak sampai hati pula, aduh padam lah. Boleh padam. Betul. Tapi kalau Hakim cakap tak boleh kan. Hakim kata apalah Ustaz, ingatkan Ustaz dah cakap. Lepas tu kejap kita, Ustaz minta maaf Ustaz, tapi luka tu sudah ada. Betul. Dia melontarkan kata-kata, bercakap benda tak baik adalah seperti menjatuhkan kaca ke lantai. Allah. Boleh ambil, boleh sambung, boleh tak gam, tapi kesan retakan ada tak? Betul. Jadi mulut manusia ni selalu sangat buat benda yang salah. Selalu sangat. Saya nak ajarlah mulut ni supaya dia tidak berbicara benda yang tak betul, benda yang tak baik. Sebab Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah cakap benda-benda baik ataupun dia diam. Jangan bercakap. Kalau tak tahu nak bercakap, jangan bercakap. Kalau bercakap ni sakit hati orang, baik tak payah bercakap. Satu. Keduanya,
Saya nampak lebih kepada mulut yang selalu membantah secara terang-terangan perintah Allah. Alah, akhirat ni, dia mulut cakap. Kan? Kemudian dikempen pula orang lain. Kau pun sama nak percaya ke apa ustaz-ustaz ni cakap? Contohnya kan. Mana ada akhirat semua? Semua ni adalah agenda. Wah, agenda pula. Jadi dia macam-macam dia cuba kempen, mengeluarkan kata-kata, itu satu. Keduanya, orang yang suka menggunakan mulut, bercakap, kempen, manis seperti menanam tebu di bibir, kan? Macam-macam janji. Orang dah ikut. Kemudian dia kata, tak boleh tunaikan janji pula. Yang tu pun kena juga. Jadi sebab itu mulut ni, dia adalah satu organ yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita susah nak jaga. Betul. Sayogialah mereka yang dapat menjaga mulut. Menjaga bual bicara dia. Menjaga kata-kata dia. Sebab itu mulut ini hendaklah digunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Mulut dia satu benda yang sangat-sangat bahaya. Semua yang kita cakap sudah tercatat, semua yang kita cakap sudah pun terpahat dalam hati manusia. Jadi termasukkah hukum, termasukkah syirik, Ustaz? Ya, termasuk juga perbuatan syirik kalau dia menggunakan mulut kempen orang. Jangan sembahyang. Ataupun jom kita ikat pokok tu, dia pula tolong kempen. Mulut digunakan, samalah dapat balasan. Dia lebih kepada mulut ini selalu sangat berkempen. Kalau tengok pada fokus pada ayat ni, dia adalah mulut yang selalu digunakan untuk berkempen jangan beriman kepada Allah. Mulut yang selalu berkempen supaya jangan percaya adanya hari pembalasan. Ta'amul athim, makanan orang yang buat dosa. Makanan orang yang buat dosa. Hakim, makanan orang buat dosa ni, ayat ini saya ada baca satu riwayat bahawa seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni pun dia Al-Quran dia kemas. Hafal Quran, cerita buat Quran, tafsir Quran memang kemas. Ibnu Mas'ud sahabat ni. Dia bila baca ayat ni, dia baca Ta'amul Jahim. Ta'amul Jahim, bukan asim. Bukan. Sehingga ulama kategorikan bacaan Ibnu Mas'ud ni qiraat syadzah. Qiraat syadzah ni dia ada qiraat mutawatirah, dia ada qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah adalah qiraat yang bersambung sanad, dia sama martabat dia seperti Al-Quran. Contoh. Ada orang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca? Kita nak dengar contoh tu, Ustaz. Selepas rehat nanti, boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, kita nak simpan dulu tentang contoh bacaan tadi tu. Kita berehat seketika. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Jangan ke mana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengerunkan. Amin. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz TV 9. Jadi insyaAllah kita teruskan sambung tentang contoh bacaan tadi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim dan juga para penonton yang setia bersama kami. Tadi saya dah beritahu bahawa ayat ke-44 dibaca oleh Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang lain. Ada yang kata riwayat macam ni. Bila kata riwayat lain, orang kategorikan, para ulama kategorikan bacaan Ibnu Mas'ud itu sebagai qiraat syadzah. Di qiraat ini ada dua kategori. Pertama qiraat mutawatirah, keduanya qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah adalah sama level dengan Al-Quran, qiraat dengan bacaan-bacaan Al-Quran sama level dari sudut kesahihannya, mutawatirnya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya nak bagi contoh dalam surah Al-Fatihah. Kita ada baca Maliki Yaumiddin, ada juga riwayat yang membaca Maliki Yaumiddin. Baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dua-dua adalah riwayat mutawatirah. Itu namanya mutawatirah. Bila sampai dekat ayat ni, bila Ibnu Mas'ud baca Ta'amul Jahim, ada yang kata itu adalah qiraat syadzah. Tetapi, ini pandangan saya lah, saya punya kajian, bahawa dia bukan qiraat syadzah, tetapi qiraah tafsiriyah. Ibnu Mas'ud cuba baca dan menjelaskan apa maksud ayat ni.
Ta'amul athim. Ta'amul athim, makanan buah-buah daripada pokok zakum. Buah daripada pokok zakum. Pokok zakum ni keluarkan buah. Buahnya penuh dengan duri. Kan? Yang biasa orang Arab nampak. Bila dia masuk mulut semua boleh terluka, boleh pecah apa semua kan. Jadi dia adalah ta'amul athim. Ta'amul athim, makanan orang dosa. Tak. Makanan itulah yang dihidangkan dalam neraka. Ta'amul jahim dia kata. Dia cuba baca qiraat tafsiriyah. Dia cuba tafsirkan maksud yang terkandung di sebalik kalimat, di sebalik ayat 44. Ta'amul athim. Buah atau makanan bagi orang yang telah melakukan dosa. Dia makan dalam neraka buah-buahan yang penuh dengan duri-duri. Dia macam tu, Kim. Ustaz tergambar tadi, macam ambil ketam seekor masuk dalam mulut. Ketam kan? Contoh ketam kan? Ambil ketam kan? Ketam hidup tak? Ketam hidup kan? Ataupun ketam. Tak apalah, tak hidup pun tak apa. Dengan duri-duri dia ke apa semua. Dan kaki dia yang tajam tu. Itu dia nak mati, kita buka-buka gigit pun boleh luka kan. Betul. Ini pula kita nak kunyah seekor-seekor. Barangkali itu gambaran dekat lah. Tengok ketam, tengok ta'amul asim kan. Jangan pula tak makan. Dia nak beritahu, patutnya boleh. Bagaimana agaknya suasana tersebut kan dahsyat kan. Betul. Jadi oleh demikian, kita nak jaga supaya kita dihidangkan, kita dapat pilihan makan buah-buah yang indah, bukan buah-buahan yang menyakitkan dan mencederakan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Semoga kita mendapat makanlah makanan yang sedap-sedap dan enak di syurga nanti. Baiklah, soalan seterusnya saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ayat 45 dalam surah ini menceritakan tentang makanan ahli neraka yang panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Soalan saya, adakah ahli-ahli neraka dipaksa untuk memakan bahan tersebut atau secara sukarela mereka makan kerana terlalu lapar? Adakah perkara sedemikian terjadi setiap masa tanpa berhenti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Ayat yang terakhir ayat 45 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kal muhli yaghli fil butun. Kal muhli yaghli fil butun. Seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Maksud tembaga yang dicairkan, kemudian dia mendidih dalam perut. Fil butun. Yaghli, perkataan yaghli ni dia mendidih. Perkataan yaghli membawa maksud mendidih. Jadi bila dia mendidih dalam perut manusia, barulah manusia akan dapat rasakan betapa sakit dan peritnya makanan yang dihidangkan atau timah yang dididihkan kemudian dituangkan dalam mulut. Ada riwayat yang sebut bahawa ta'am kal muhli yaghli fil butun, maksudnya benda tu mendidih secara semula jadi dalam perut. Kan? Kalau ayat selepas itu kal ghaliyil hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Yang juga menggambarkan bahawa proses sakit tadi itu dia bermula dengan makan buah-buahan yang penuh dengan duri. Kemudian timah yang mendidih dituangkan sebagai minuman. Maka mendidihlah dalam perut manusia yang minum timah tadi itu. Timah tu, Hakim pernah macam mana Hakim? Dia kadang orang kita tak nampak sangat. Cuba tengok dokumentari. Tengok dokumentari macam mana orang buat besi. Macam mana besi itu dimasak sampai nampak macam macam merah menyala tu. Biasa kalau National Geographic pula. Biasa dalam volcano. Volcano ni gunung berapi. Bila gunung berapi kita akan keluar letusan meluap-luap, kan? Begitulah. Timah yang mendidih tu dimasuk dalam mulut. Dituang dalam mulut sampailah mendidih di dalam perut dia. Bila masuk dalam perut tu dia akan mendidih. Sebab apa mendidih? Sebab pertama sekali bila masuk dalam, dia dah panas, campur dalam perut tu, tambah lagi satu lagi kepanasan. So dia akan mendidih dalam perut manusia. Dia bukan sekadar mendidih aja, Kim. Bila dia mendidih tu, manusia dia akan pecah lah. Dia akan pecah terburai. Terburai. Jadi adakah manusia makan atas pilihan manusia atau manusia ini dipaksa makan? Dua-dua keadaan ada.
Dua-dua keadaan ini berlaku. Kadang-kadang dia boleh jadi adalah pilihan manusia sendiri untuk memakan, bukan sebab lapar, sebab dalam syurga tu tak ada lapar, tak ada dahaga, tapi adalah pembalasan. So itu memang sudah disetkan sebagai satu hukuman, dia buat sendiri. Seperti yang Nabi sebut dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada orang makan, tak ada siapa sumbat pun, tapi dia punya setting tu, dia sudah disetkan masuk situ, makan. Masuk situ ambil, pukul. Masuk situ ambil, kerat. Masuk situ ambil, jadi dia buat sendiri, volunteer. Ini di antara satu perkara yang bagi saya menggambarkan itu adalah satu hukuman. Dan juga, ialah hukuman sangat berat kan. Ya, jadi biasanya manusia tak buat. Hakim takkan ambil gunting lidah sendiri tiba-tiba kan. Tak buat kan. Tapi dekat akhirat, dia akan setting buat sendiri. Takkan ambil timah yang mendidih tu, nak ambil, tak tahu banyak minuman lain, nak ambil timah nak minum. Buat tak? Tak minum, tapi dekat akhirat buat sendiri. Jadi maksudnya, inilah pilihan-pilihan yang kau buat dulu. Walaupun masa di dunia ni nampak macam minum air, tetapi air daripada sumber apa? Nampak macam makanan halal, tapi makanan tu sumber daripada mana? Sesemua itu akan menjadi, dia akan opposite balik dalam kehidupan manusia ni, dan juga pembalasannya dekat akhirat digambarkan balik. Macam innama ya'kuluna fi butunihim nar sayaslawna sa'ira, bila manusia makan harta orang lain secara batil, atau lebih kepada harta anak yatim secara batil, maka dia akan makan api daripada neraka. Dia akan makan sebab Allah gambarkan sepatutnya kau makan yang halal. Betul. Kamu cari yang halal, tapi kamu cari yang haram. Kan kamu cari sendiri. Kan itu pilihan kamu. So digambarkan, inilah yang kau pilih dulu mat dekat dunia. Inilah yang kau pilih dulu masa dekat dunia. So api, bahannya api. Jadi manusia dunia tak akan ambil, takkan makan. Betul kan? Jadi manusia yang buat pilihan sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kal muhli yaghli fil butun, dalam perut, kal ghali al hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Kalau kita tengok pada sambungan ayat sampai ayat ke-50, Allah gambarkan daripada mula manusia makan buah-buahan dan zakum, bermulalah pula dengan mulut dimasukkan timah-timah yang mendidih, kemudian dalam perut mereka pula panas, terburai perut. Kemudian malaikat tu pula khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, diheret mereka pergi ke api neraka. Kemudian dah sampai dekat neraka pula, ni heret pula pergi ke neraka. So neraka ni macam banyak tingkat neraka kan. Daripada satu sudut ke sudut lain, daripada satu sudut ke sudut lain. Orang tengah enjoy kat syurga kan, awak pergi campak diri. Wala talqu bi aidikum ila tahluka, maksudnya sengaja mencampakkan diri untuk mendapat kemusnahan. Sedangkan kita kalaulah boleh masuk syurga, masya-Allah, senang aja. Tinggalkan yang Tuhan kata jangan, buat apa yang Tuhan suruh. Simple. Dapat syurga. Berbuat baik pada ibu bapa, berbuat baik, jangan buat jahat. Buatlah baik, ayuhai rakan ke dalam laut, kamu dicampakkan, kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Jadi buat benda baik. Boleh jadi ahli syurga. Dia nak jadi ahli syurga ni, maafkan semua orang. Betul. Tak mesti solat sampai bengkak-bengkak kaki, sampai bengkak-bengkak dahi, kan, berkekang mata sampai. Bukan begitu Islam. Islam adalah kita buat amal ibadat seperti mana Tuhan perintah. Kemudian kalau kita nak buat amalan-amalan sunat, kalau yang tu semua dah buat, kita berbuat baik. Ada orang dia sembahyang jaga, puasa jaga, zikir jaga, tapi mulut tak jaga. Betul kan? Ada orang puasa jaga, solat jaga, itu jaga, ini jaga, tapi hubungan sanak saudara tak jaga. Betul. Hubungan dengan ibu ayah tak jaga. Hubungan dengan adik-beradik tak jaga. Apa ni? Betul tak? Keluar utara dah. So, dia tidak memberi kesan, dia tidak menggambarkan seorang Muslim yang saleh. Betul. Ada orang masuk syurga sebab sebelum tidur dia maafkan semua orang. Itu je. Simple. Sebab itu kita tak tahu yang mana satu jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda rupanya kita nampak simple, tapi bagi Allah benda tu besar. Betul. Setuju tak? Bagi Allah benda tu besar. Masya Allah, dia boleh Allah lihat dengan penuh kasih sayang, dia boleh maafkan orang. Macam-macam buat dekat dia maafkan. Syurga untuk dia. Subhanallah. Betul tak? Jadi maksudnya kita punya pilihan, kita nak pilih jadi apa dekat akhirat. Mudah-mudahan beberapa ayat yang telah kita bincangkan ini dapat menyedarkan kita dan juga membangkitkan rasa yakin kita kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita bahawa adanya akhirat, yakin kita bahawa adanya pembalasan dan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga
Lebih-lebih lagi bila Allah gambarkan satu persatu perkara yang akan berlaku dekat akhirat, terutamanya bagi mereka yang engkar kepada pembalasan, mereka yang tidak jaga mulut, mereka yang mencari pilihan yang mendukacitakan, sedangkan dia ada pilihan untuk mencari yang lebih baik. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dah selesai membahaskan ketujuh ayat bermula ayat ke-39 hingga ayat 45. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Jadi Ustaz, insyaAllah mungkin sedikit doa sebagai penutup program ilmu kita pada pagi ini Ustaz. Okay, terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian kami dalam program Tanyalah Ustaz, Amin. kami telah pun membaca ayat-ayat suci-Mu, kami telah pun mentafsir, kami telah pun mempelajari tafsirannya ya Allah, kami telah bertadabbur. Kami rasa cukup seronok ya Allah mempelajari kalam-Mu ini ya Allah. Mudah-mudahan terus mekar dan subur hendaknya cinta kami, sayang kami kepada Al-Quran. Kami yakin ya Allah dengan kembalinya kami kepada Al-Quran, kami akan dapat memperbaiki hubungan kami dengan-Mu ya Allah. Lebih-lebih lagi membetulkan kehidupan kami di atas permukaan bumi ini. Ya Allah, Kau jadikanlah Al-Quran kalam yang dicintai oleh kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami dan juga umat keseluruhannya. Bantulah kami untuk terus mengangkat kalam-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Ya Allah, di musim Covid ini kami mohon supaya Kau angkatlah segera Covid-19 daripada permukaan bumi ini. Kau beri kesembuhan kepada mereka yang positif Covid dan juga Kau jadikanlah negara ini negara yang terpelihara daripada Covid ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga panelnya Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Topik Akidah Asmaul Husna. Seperti biasa bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, daun selasih ikan haruan masak kerutuk rempah tak lumat. Ibadah tanda ingat Tuhan. Moga hidup bertambah rahmat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.